Pertama sekali, rakyat dah nampak bahawa zaman Pakatan Harapan mentadbir, kementerian yang gagal adalah yang kini berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Menteri-menteri yang tak berapa nak buat kerja hari ini, itulah yang duduk dalam Perikatan Nasional. Jadi sebelum saya nak bercakap strategi Pakatan Harapan, saya nak clear dulu bahawa waktu zaman pemerintahan Pakatan Harapan, kita dah lakukan yang terbaik tetapi akhirnya digagalkan oleh beberapa pemimpin yang khianat yang kini berada kepada Perikatan Nasional. Baik, di mana kekuatan Pakatan Harapan? Pada saya, strategi terbaik adalah kita kedepankan kekuatan kita, dan kekuatan Pakatan Harapan adalah pertama, keterangkuman perjuangan yang melibatkan rentas kaum dan juga agama. Kita tak berbincang tentang retorik-retorik agama ataupun kaum, tetapi kita buat apa yang terbaik untuk konteks masyarakat. Saya ambil satu contoh mudah. Dalam Pakatan Harapan, waktu kita mentadbir selama 22 bulan, kita tak sebut pun tentang soal kita akan pastikan Islam itu akan menjadi negara Islam dan lain-lain. Kita tak sebut pun tentang benda itu. Tetapi apabila kita mentadbir dalam negara, kita laksanakan dasar rahmatan lil alamin yang memberikan kelebihan kepada semua kaum. Okay? Kepada semua kaum, khususnya kepada orang-orang yang susah, yang memerlukan. Dan pada saya, ini adalah kekuatan yang ada pada Pakatan Harapan. Dan kekuatan inilah sebenarnya yang dalam jangka masa panjang akan diyakini oleh rakyat Malaysia keseluruhannya. Sebab ketika orang susah, orang tak akan berbincang tentang soal agama, orang tak akan berbincang tentang soal kaum, dan retorik ini, orang akan berbincang esok nak makan apa. Bulan ni macam mana kita nak bayar ansuran kereta, kita macam ni kita nak bayar ansuran rumah dan lain-lain. Semua orang akan bercakap tentang hal yang sama, dan itu adalah kekuatan yang ada pada Pakatan Harapan. Soal leadership, soal pemimpin politik yang kredibel dan lain-lain tu, itu masyarakat boleh menilai lah. Dan kita dah buktikan bahkan negeri-negeri yang telah kita perintah hari ini pun jauh terkedepan dalam melaksanakan dalam mempercepatkan proses vaccination. Selangor dalam proses nak beli vaksin sendiri. Pening pun sedang usaha perkara yang sama untuk beli vaksin sendiri, sebab bukan kita nak tunjuk pandai, tetapi kita nak pastikan supaya masyarakat khususnya di negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan di Selangor dan juga di Pening ini mendapat satu kelebihan untuk mereka dipercepatkan proses vaccination yang sepatutnya mereka dapat melalui kerajaan federal. Tetapi yalah, sampai bila kita nak mengharapkan kerajaan yang gagal ini untuk laju? Since kerajaan yang gagal di peringkat federal ini terus perlahan dan mereka tak tahulah apa sebenarnya yang sedang berlaku. Nah, ini yang ditawarkan oleh kerajaan Pakatan Harapan di Selangor. Kita dalam usaha nak memberi vaksin, dan tadi saya difahamkan Menteri Besar baru saja mengumumkan insentif 3.0 ketika fasa pandemik. Setiap adun, tak kira lah PN ke, BN ke, PH ke, dapat peruntukan 100,000 untuk membantu rakyat di bawah dalam bentuk bakul makanan. Ini yang sedang dibuat oleh kerajaan PH. Maknanya apa? Kekuatan PH adalah kita tak jual retorik, kita tak jual jargon, tetapi kita buat apa yang wajar kita buat. So pada saya, itu adalah mungkinlah, bukanlah strategi, tapi mungkin perkara yang boleh kita tawarkan kepada rakyat. Sebab hari ini saya yakin selama-lamanya dalam konteks politik Malaysia, kita tak boleh untuk menganggap rakyat ataupun masyarakat itu tidak berfikir. Dengan kita nak jual perkara-perkara ataupun kita nak slogankan benda-benda yang hanya terherut kepada emosi semata-mata. Jangka masa panjang, kita kena berpijak pada realiti, iaitu kita harus buat apa yang wajar kita buat kepada rakyat. Kalau hari ini masalah orang susah, tak ada duit, kita kena buat supaya rakyat, semua orang ada duit, at least disposable income untuk mereka guna, untuk kita buat perkara tersebut. Kalau kerajaan tak ada duit, kena fikir macam mana nak jana duit. Kalau duit dah tak ada, kena fikir juga macam mana nak manfaatkan kuasa-kuasa yang ada untuk pastikan rakyat masih ada simpan untuk beli. Tapi masalahnya kerajaan hari ini tak buat macam tu. Ada kuasa, nak kuasa darurat,
tapi tak nak pastikan bank buat moratorium. Macam-macam alasan. Ini adalah satu pelajaran kepada rakyat Malaysia. Lain kali kalau nak pilih ataupun nak suggest kepada Perdana Menteri pilih Menteri Kewangan, jangan pilih banker. Sebab kalau pilih banker, sampai bila pun kepentingan rakyat akan terus berada kat belakang, kelebihan ataupun kepentingan yang lain akan duduk ke depan dia. Pada saya, ke depan ini keadaan politik akan berbeza, Saudara Lam. Saya yakin dalam situasi politik ke depan ini, even tempat ataupun negeri yang dikatakan kubu kuat PAS dan UMNO pun akan terjejas dengan keadaan politik sekarang. PAS tak boleh kata dia takkan kalah di Kelantan. Sama juga situasi berlaku dekat Terengganu. PAS ataupun UMNO tak boleh kata, khususnya PAS lah, kerajaan yang bertapis, tak boleh kata bahawa dia tak boleh kalah di Terengganu. Sebab bila kamu gagal di peringkat federal, rakyat akan melihat adakah kegagalan itu berlaku di negeri-negeri juga. Dan kalau disebut tadi, di kekuatan kerajaan hari ini adalah di belah pantai timur, dan situasi politik ke depan ini akan sangat berbeza kerana demografi dan juga faktor politik itu tidak hanya semata-mata melihat parti, tetapi dia akan lihat pemimpin politik dan apa yang telah dan sedang dilakukan untuk mereka mengundi. Dan saya yakin mana-mana pengamat ataupun penganalisis politik yang akan buat kerja untuk menilai sentimen rakyat pada PRU akan datang ni akan berdepan dengan kesusahan untuk melihat riak sokongan. Saya yakin. Sebab kalau sebelum ni mungkin kita boleh berteka-teki dengan apabila kita lakukan survey ataupun kita lakukan culaan, kalau mereka tak bercakap ataupun mereka tak menyatakan atau tak respon, itu mungkin kita boleh beranggapan bahawa mereka tak bersama dengan kita. Tetapi hari ini, mereka yang tak respon itu terlalu ramai. Tengoklah mana-mana dapatan kajian, survey yang dilakukan. Yang tak respon itu sangat-sangat ramai. Yang tak respon itu atas pagar ke ataupun mereka masih menilai kedua-dua pihak? Mereka masih menilai. Saya yakin mereka masih menilai. Di peringkat PH pun tak boleh rasa duduk senang. Dan saya yakin kalau hal yang sama berlaku, dapatan yang sama ataupun sikap yang sama juga sedang dilakukan oleh di peringkat PN, maka pada saya, keadaan yang tak menentu, voters ataupun pemilih yang masih menilai inilah sebenarnya yang akan menjadi kekuatan untuk Pakatan Harapan. Kenapa saya katakan kekuatan? Sebab undecided voters inilah yang akan melihat potensi yang ada dalam Pakatan Harapan, harapan dan juga tawaran yang kita telah lakukan dan juga kita bakal lakukan dalam konteks negeri yang kita perintah, dan itulah juga yang akan kita slogankan ataupun kita jual ataupun kita tawarkan dalam PRU akan datang. Dan kalau mana-mana pihak rasa mereka selesa dengan situasi politik yang hari ini, maka saya akan awal-awal mengucapkan takziah lah. Sebab keselesaan itulah sebenarnya akan membunuh mana-mana parti ataupun orang politik. Pada saya, undecided voters akan menjadi faktor besar, dan itulah yang sedang dilihat oleh Pakatan Harapan. Sebab tu hari ini kita tak duduk senyap. Kita konsisten menggerakkan jawatan kuasa di bawah Pakatan Harapan untuk kita menilai, menyemak imbang segala polisi, segala agenda, dasar ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan kementerian-kementerian yang terlibat untuk kita pastikan bahawa mereka buat macam mana yang rakyat nak. Setakat saya lihat ialah beberapa dapatan survey lah yang dikeluarkan di media dan sebagainya. Yang ramainya of course orang muda. Pengundi muda adalah kelompok yang paling ramai yang belum lagi menentukan pilihan untuk mengundi mana, dan mereka ini sedang melihat. Mereka sedang melihat apa yang ditawarkan, apa yang orang politik sedang buat, parti mana yang dilihat benar-benar menjamin apa yang mereka mahu. So pada saya, situasi orang muda yang menjadi golongan paling ramai dalam undecided voters ini akan bukan sahaja penentu, tetapi juga berpotensi mempengaruhi juga undi-undi golongan satu, iaitulah ibu dan ayah mereka lah.
Kalau Saluran saya pertama tu. saluran pertama. Sebab pada saya, dia akan menjadi rantaian. Kita tak boleh sekadar melihat undecided voters semata-mata sebagai kelompok yang akan menentukan, tetapi kita kena lihat jaluran hubungan di peringkat komuniti dan juga keluarga. Sebab tengok bila masyarakat susah, mereka akan saling bercakap sesama mereka akan menuding ini adalah kegagalan siapa. So apabila di sesama mereka bercakap ini adalah kegagalan sesetengah pihak, maka perbincangan itu akan mempengaruhi keluarga dan juga komuniti. Sebab tu pada saya, walaupun mana-mana badan kajian mengatakan bahawa sekian-sekian parti tidak perlu risau dengan saluran pertama dan lain-lain, sebenarnya untuk PRU akan datang, mereka perlu risau. Sebab warga yang dominan adalah undecided voters yang terdiri daripada orang muda. Yang mereka inilah yang akan mempengaruhi, yang akan bertindak sebagai ejen yang akan membawa perubahan. Sebab itu pada saya, dalam hal ini juga di peringkat PH kita kena alert. Kita kena alert. Apa sebenarnya yang orang muda nak? Apa sebenarnya yang undecided voters ini mahu? Kalau mereka mahu polisi yang jelas untuk menangani COVID tanpa birokrasi, dan kita kena push kerajaan supaya buat macam mana yang rakyat mahu. Soal kerajaan nak buat ataupun tak buat itu soal kerajaan lah. Tapi di peringkat Pakatan Harapan, kita kena usaha ke arah itu.